sejahtera. Okey. Kita sambung ya. Kita sambung sikit pasal gold ni. Okey. Instead of anda trade gold, kenapa saya lebih berminat kepada syarikat yang terlibat dengan gold? Barrick ni. Kenapa? Tengok harga dia. Ni 20.89 satu share. Satu share. Sini 1,776. Kalau turun dekat sini pun harga dia ribu-ribu. Faham? Ya. Risk anda akan lebih tinggi dekat gold sini. Di sini anda berpeluang untuk guna one-to-one leverage. Faham? Kalau saya nak pegang lama dan tanggapan bahawa kita akan ada gold yang lebih meningkat, saya akan pegang saham syarikat gold. Sebabnya kalau inflasi terus naik dengan keadaan yang ada sekarang ni, gold will be something if kita ada bank-bank dan kerajaan yang terus mengambil tindakan kepada Bitcoin, you will see more and more investor beralih balik kepada gold. Kenapa gold movement seperti sekarang ni is more because of US dollar factor kepada commodity market. I would rather pegang syarikat gold berbanding dengan gold CFDs yang kat bawah tu. I would rather pegang ni. Satu sebab cost dia. I can buy saham syarikat dia tanpa menggunakan leverage. Pergi cek dekat XM punya punya ni. Ada banyak lagi syarikat berkaitan dengan gold, bukan hanya Barrick. Anda akan nampak pergerakan dia sama. Chart dia more or less, dia punya structure pun sama. Faham? Okay, so instead of saya nak masuk saya nak beli gold dekat sini, I would rather buy Barrick. Okay, lain daripada gold, satu lagi saya nak anda consider. Kita pakai HG lah. Benda yang sama. Dan ini lebih trending. Okey, copper dekat XM adalah futures. Ramai tanya, Zul, nak swing macam mana? Nak swing copper? Kan 17 hari bulan kontrak kita tutup. Sekali lagi, anda buat benda ni. Paling simple je. Buat research anda sikit. Copper Company Wall Street. Buat benda ni je. Top Copper Company. Dah, keluar dah. Pergi cari apa syarikat-syarikat dia dan anda buat, anda bandingkan movement syarikat-syarikat ni dengan chart copper. Faham tak? Anda bandingkan. Saya tak boleh direct ni sebab itu jadi nasihat pelaburan. Tapi try buat benda-benda ni. Kalau tanya, ini lain. Ini bukannya copper, bukan gold ni. Ini adalah Barrick. Ini simbol untuk Barrick. Itu Barrick Gold Corporation. Ini saham. Salihin, ini saham. Faham tak? Ini saham. Ini bukannya gold ni. Anda pergi buka syarikat-syarikat. Kita tahu kan, antara yang sedang dibuat oleh kerajaan Joe Biden adalah kepada carbon free. Antaranya kepada kenderaan banyak akan bertukar kepada elektrik. Penggunaan copper, lagi banyak kita menggunakan elektrik, copper dan industrial dijangka akan lebih meningkat. Electrification banyak menggunakan copper. Yes, gold adalah better conductor. Berapa banyak kabel elektrik kita pakai gold? Dalam phone kita mungkin lah.
Wassalam, Pian. Nampak apa yang saya sedang maksudkan? Contohnya macam apa? Turquoise Hill. Mana dah dia? Contohnya, dah tengok. Boleh? Struktur semasa. Struktur semasa. Kalau kita tahu bahawa gold, copper ni ada high kat sini. Okay. Yang dekat sini dia baru recover. Ni adalah saham. Saham dia akan tertekan dengan cerita COVID-19. You have a lot of saham yang harga macam ni. Faham tak? Tu contoh dia lah. Aku belum. Boleh tak? Jadi when saya ni anda lihat kepada benda-benda yang macam ni, start luaskan horizon dagangan anda. Ada banyak. Mining company agak ni sikit. Agak sebabnya tak banyak company baru yang tak banyak lombong baru untuk copper. In fact, kebanyakan lombong copper adalah tempat di mana gold dijumpai. Jadi negara-negara pengeluar copper contohnya Australia, Chile, itu antara negara-negara pengeluar copper utamalah. New resources new ni untuk copper agak tak banyak. Tapi kita tahu kalau harga copper naik, yes, syarikat-syarikat ni dia punya perolehan juga akan naik. Tunggu US dollar sampai dekat kawasan ini. Sampai kat kawasan ini, itu adalah sama dengan bila copper habis dia punya correction yang ini. Sama dengan copper habis correction yang ini. Faham? Benda sama. Kaji sikit, letakkan dalam watchlist anda. Faham, Aizat? Ada tengok chart dia tak jauh. Nampak apa saya maksudkan sekarang? Kita tahu polisi kerajaan US, bukan hanya US, Jepun, Eurozone, UK, satu dunia ni, tak tahu Malaysia, sedang lihat kepada yang ESG kan, lebih kepada environment friendly kan. Pelaburan, event fund, lebih kepada yang lebih environment friendly ya. Electrification, more kepada clean energy kan. Jadi kejatuhan yang ini saya nak buy. Saya tak nak sell yang ni. Saya nak cari untuk long. Masalah anda trade copper, anda sedang trade futures. Faham tak? Fikirkan company dia. Nampak? Benda yang macam ni, saya tak nampak copper ni akan harga ni nanti. Ya? Saya lihat dia jauh lagi. Jauh lagi copper ni. Benda-benda ni yang anda kena fikir bila anda jangan fikir cuma trade tau. Trade tu untuk apa? Jadi trade anda bila anda ada keuntungan anda yang ada dalam trading anda gunakan untuk beli saham-saham syarikat yang macam ni. Faham? Yang duit untung tadi, anda tak nak duit modal anda lekat sebab yang ini anda akan pegang lama. Anda gunakan duit untung dagangan anda untuk anda, kalau anda tak ada modal lagi, untung dagangan anda, jangan pergi perhabis, pergi beli benda dekat Shopee. Beli yang ni. Simpan. Anda gunakan duit market. Jangan fikir besok aku nak TP. Jangan fikir besok nak TP. Anda sedang tunggu correction kepada structure ini tau. Structure ini. Jadi anda sedang tunggu this correction. Benda sama yang anda dah tahu. The thing is, anda sekarang ni, anda dah faham pasal structure. Sini sedang tunggu korektif. Boleh? Gunakan apa yang anda dah tahu. Sayang,
Ilmu dah ada. Cuma anda nak pakai je. Apply kan ya, apa yang kita bincang. Saya takkan cerita bulan bintang. Cerita pasal anda nak trade satu, sini tekan, tak lot, confirm dia naik. Saya tak buat macam tu. Ya. Anda fikirkan yang jauh sikit trading anda untuk anda mencapai financial freedom. Benda-benda macam ni, Pian. Mutual fund, anda letakkan benda-benda yang lebih jauh sikit, ya, bukan trading untuk nanti hari Jumaat withdraw. Itu orang kita. Jangan. Fikirkan, aku trade untuk apa? Letakkan dia dalam balang berlainan anda punya portfolio ni. Portfolio trading, risiko. Anda tak nak compoundkan risiko anda. Faham tak? Semua pelaburan ni ada risiko. Yes. Tapi anda letakkan risiko yang lebih rendah. Kenapa dekat trading forex ni risiko dia tinggi? Leverage. Anda gunakan leverage, kalau jadi, letakkan dia dalam tempat yang anda tak perlu guna leverage. Komoditi, banyak trader gold, banyak trader minyak, apa semua. Tapi leverage tinggi. Bila anda trade dia, bila jadi, anda letakkan dia kepada yang saham-saham tadi tanpa leverage. Boleh? Start berfikir macam ni. Benda ni akan kita buat banyak tahun depan. Minggu depan kita akan start lebih banyak kepada portfolio. Boleh, Pian? Rosdi, Aizat, Ruslan, kita fikir jauh sikit. Jangan fikir compound je fikir kan. Lebur kau. Okey, ada tujuan anda trade, ada tempat anda nak pergi. Minyak ini dah buat ini dah break. Nampak? Ini dah break. Jadi kalau di time frame kecil, 1 2 3 4 5 1 2 3 sini anda boleh long. Ini adalah untuk minyak. Ini adalah wave 2 merah. Nampak? Saya tak akan kongsikan kepada anda cerita bulan bintang. Saya akan ceritakan kepada anda untuk anda merancang portfolio dagangan yang ada objektif. Anda trade ada sebab. Anda bukannya hari Jumaat aku withdraw. Tak ke mana perginya. Yes, compound dekat investment. Exactly. Kepada pasif. Jangan nak cerita full time trader sangat. Bukan kepada Siti tadi. Kepada semua orang. Semua orang nak besarkan jadi, kau nak jadi full time trader. Alihnya jadi apa? Dia cari kerja. Ujungnya. Satu, saya encourage anda untuk jadi full time investor. Bukannya jadi full time trader. Full time trader tu minta kerja kat bank. Faham apa yang saya sedang ceritakan kepada anda? Okay, minyak. Cari company minyak. Kalau siapa ingat, saya dah kongsikan tahun lepas, saya dah ceritakan benda ni. Ini ada lagi yang kita buat tahun lepas. Minyak. Ni yang kita ceritakan tahun lepas. Okay? Yes, it's one market. Semua satu. Ni yang kita ceritakan tahun lepas, kita cerita benda ni. XLE. Ni tak ada kat XM. Sebab tu saya tak banyak cerita dia. Okey. Jadi minyak 3-way pullback anda cari long. Copper hold. Euro AUD ini bukan low, tak ada apa-apa. Euro GBP tak ada sequence, tak ada incomplete sequence. GBP AUD sini kita ada breakout 5 wave. Sini kita ada breakout 5 wave Jadi ini belum terbatal lagi. Jadi 3 wave kat sini zigzag, kita boleh cari long. Jadi letakkan dekat A sini, letak alert dia. Break A ni, dan kita akan letak limit order dekat GBP AUD untuk long. GBP NZD movement lebih kurang sama, cumanya yang ini nampak breakout 3 wave. Jadi ini kita tak trade. Saya nak breakout 5 wave. Boleh tak jadi 5 wave? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi paksalah lukis dia.
Boleh? Okey. Apa yang baru? Tak ada apa-apa yang baru. Everything dalam market outlook tak ada beza daripada apa yang saya naikkan hujung minggu. Some minor untuk H1 punya chart. Tapi outlook masih yang sama. UCAT nanti kita akan cari Kita akan cari bila minyak buat correction besar. UCAT kita akan cari peluang. Bila US dollar pun lemah. Dia tunggu minyak. Kalau anda tak sempat masuk XLE tadi, anda tunggu dia buat correction kepada ini. Faham tak? Ini adalah diagonal. 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. Anda tunggu correction. Sekejap. Right click. Anda tunggu benda ni. Ini satu. Apa benda ni? Anda tunggu benda ni Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Anda tunggu benda ni berlaku. Ini bagi mereka yang ada akses kepada energy market. Ini sama dengan ni. Ini sama dengan dekat saham. Bila saham buat habiskan ini tau. Bila saham habiskan ini. Bila saham habiskan ini. Bukan sekarang. Itu je. Bukan sekarang. Bukannya yang correction ini. Ini something yang anda nak pegang lama. Anda nak pegang lama. Antara yang saya holding, yang saya tunggu. Ni saya tunjukkan bukannya untuk bagi tahu anda kena beli Ini adalah apa yang antaranya yang saya mana dia? Ni. Antaranya yang saya pegang. Okey. Siapa ingat Boxel ni? Siapa ingat Boxel ni? Okey. Ni yang kita cerita tahun lepas Ni adalah untuk gold minus. Tunggu bawah lagi. Ni sama dengan gold buat correction tadi. Nampak? Ini adalah untuk SIL. SIL. Okey, maksudnya ke bawah lagi. Jadi silver kita mungkin kena stop loss. Kalau kena stop loss, nak buat macam mana? Merck International ke bawah. Lain daripada tu, XLE saya dah pegang. Ni dah ada, ni dah masuk. Ini XLE. Ni dah masuk. So sasaran 12965. JetBlue. JetBlue saya dah ada entry kat sini. Ni adalah untuk JetBlue. Kenapa tak keluar? Ni adalah untuk JetBlue. Wimon ada masuk. Itulah masalahnya. Boleh kalau tak nak pakai leverage boleh. Boleh macam ni. Yang kalau anda faham position sizing yang saya ceritakan tu, contoh macam trade UJ kita, mana UJ kita? UJ kita. Okey. Ni adalah trade UJ kita. Ni adalah trade UJ kita. Ni adalah trade UJ kita. Mana? Ni. 110 110 18 11055. Okey. Okey, 18. Ini adalah 18. Tengok ni Stop loss ini adalah sebanyak 37 pip salihin. Boleh guna tanpa leverage. Siapa kata tak dapat? Dapat. Anda trade $35. Ini $35. Ini adalah sebanyak 100%.
37 pip UJ. Okey. Harga tadi 110.55. Ni harga entry kita. Jadi kalau anda trade dekat standard lot 0.1. Margin requirement berapa? Untuk yen adalah sebanyak 20% kan. Ini adalah 20%. Maksudnya akaun anda kena ada 120% daripada margin yang diperlukan, iaitu $35 anda untuk trade 0.1 standard. Kalau micro adalah 10 point berapa? Berapa tadi? 10.45. 10.45. 10.45. Okey. Jadi anda kena dapatkan tambah 20% kepada $35. Berapa? $35 campur 20% berapa? $35 campur 20%. $42. Anda letakkan dalam satu trading account $42. Lepas tu pakai leverage 1-1. $50. Nah, itu adalah untuk pegangan lama. Saya untuk yang macam tu saya pegang je, Wimon. Salihin. Anda boleh trade tanpa leverage. Letakkan dalam satu account, letakkan untuk satu posisi, letakkan trading account tu $42. Dia boleh buka banyak ni untuk UJ tadi. Jadi dia tak ada ni. Kalau kena stop loss tadi, kena stop loss lah. Dia boleh, dia akan stop out 20%. Kalau kat XM 20% kan. Faham? Anda boleh gunakan leverage 1-1. Yang saya cerita position sizing tu, itu assuming anda tak ada leverage tau. Itu assuming anda tak ada leverage. Boleh? Okey. Kalau tak, kita tak cover topik kita pada hari ini, 6.30 dah. Okey. Faham? Okey. Minggu lepas, kita dah cover secara asasnya. Kita terskip kita punya topik. Kita dah cover secara asasnya kepada struktur pasaran. Ada 3 struktur asas, iaitu bullish, bearish dan juga pasaran yang mendata. Jadi apabila kita bercakap mengenai struktur pasaran, ini adalah benda-benda dia. Aras harga, momentum dan perkaitan masa. Perkaitan masa. Okey. Pernah dengar yang macam ni sekali kan? Orang selalu cerita kalau forex kena pakai leverage kan. Tak perlu. Dan ada yang kata itu adalah pinjaman daripada broker. dia kena bayar percentage. Tak. Tu yang kadang-kadang kita senyum je lah. Kita senyum je lah. Tapi kalau boleh anda trade, jangan pakai leverage 1-1. Saya apa yang saya kongsikan kepada anda adalah tanpa penggunaan leverage tau, 1-1. Yang anda tengok lot sizing tu kan, berapa anda punya ni. Sebabnya the moment anda pakai leverage, anda 1-2, anda sedang menaikkan risiko anda 2 kali ganda. 1888, tapi apa leverage yang anda nak pakai? Kalau tanya saya, ambil paling besar. Saya tak pakai pun. Dia membenarkan kita untuk membuka lebih banyak position. Itu je. Itu je. Asalkan anda ada SL yang tetap. Okey. Jadi ini yang kita cover pada minggu lepas. So, dekat sini saya dah letakkan. Dah ada dah. Okey. Kita dah sentuh mengenai benda-benda ni. Yang pertama adalah mengenai struktur tidak lengkap. Okey, struktur tidak lengkap. Mengenai ini kenapa jadi macam ni? Okey. Kita menyentuh mengenai struktur tidak lengkap. Kenapa dia 2 kali macam ni?
Okey, struktur tidak lengkap. Ada dua bentuk dia. Yang pertama adalah apabila ini breakout dan ini yang selalu kita ceritakan. Yang kedua adalah apabila biarpun dia buat 3 wave dah. 1, 2, 3, 4, dia tak sampai lagi. Itu pun adalah merupakan satu struktur tidak lengkap. Macam mana kita nak tahu? RSI. Ya, RSI. Ya, RSI. Dia tak ada yang terkeluar daripada ni. Kalau dia terkeluar macam ni, itu mungkin benda lain. Itu yang kita senyum je. Tak payah pergi. Dia macam ni. Saya tak panggil saya sebagai trader forex tau. Saya panggil diri saya sebagai financial instrument. In fact, portfolio saya banyak saham. Kebanyakannya saham. Jadi kalau anda nak jatuhkan hukum tu, saya bukan ustaz, cuma apa yang saya faham. Apa yang saya faham lah. Dia leverage, kalau kita nak argue daripada sudut leverage tak saham, dia bukannya pinjaman. Anda tak perlu ambil pun. Dia adalah satu kemudahan yang diberikan. Anda tak dikenakan sebarang charges. Cumanya fahamkan risiko anda makin tinggi bila anda ambil leverage. Itu je. Dia bukannya kontra account. Faham tak? Tak apa. Nantilah kita cerita betul. Saya tak berminat untuk nak cerita halal haram. Pergi tanya ustaz. Nama saya Encik depan. Bukan ustaz depan. Tapi yang saya faham lah. Tapi kita angguk je lah. Angguk je. Terima kasih. Macam tu je. Okey, jadi ini adalah satu incomplete sequence. Yang kedua adalah kepada structure momentum. Structure momentum ni di mana yang ketiga ni dia mencecah 1618. Jadi kita tunggu correction. Okey. Jadi correction. Dah stuck pula dia. Alamak, kejap Kejap. Kita punya slide ni crash lah pula. Kejap. Motif struktur kolektif. Okey. Sekejap Okey. Okey. Jadi apa yang sedang kita tunggu sekarang ni? Structure korektif. Ingat, asas dalam pasaran adalah kepada pergerakan ini. Mana kita punya rojak ni? Okey. Adalah kepada benda ini ya. Okey. Ingat benda-benda ni je. Selagi anda ingat benda-benda ni, anda tak akan lari jauh. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Kita letak color hitam lah. Dan letak dalam primary. Okey. Ingat benda-benda ni ya. Dan setiap 5 tu akan diikuti oleh satu pergerakan korektif. Okey, kita letak satu pergerakan korektif. 1, 2 dan 3. Okey, ini apa yang kita cover dekat Discord channel pada hujung minggu. Okey. Macam mana kita tahu ini dah berlaku? Kita lihat kepada RSI tadi. Ada lihat dia buat struktur lain, bentuk dia lain, dan antara paling simple adalah anda lihat dia break trend line 2 dan 4. Kalau anda sedang jangka wave 5 kan, nampak dia ada divergence, ada tarik Fibo, ada tarik trend line 2 dan 4. Kalau dia break, itu menandakan kita sedang buat correction yang lagi besar. Okey. Boleh tak terus trade? Boleh kalau ini adalah satu incomplete sequence. Bukannya terus trade. Tak. Tak. Okey. The thing is, dalam structure yang ini juga,
berlaku di time frame yang lebih kecil dalam pecahan-pecahan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, saya lukis satu-satu lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Itulah satu struktur harga. Kita letak color lain. Ataupun color hijau. Okey. Kalau macam ni boleh trade tak? Tak lagi. Kalau kita sedang lihat H1 contohnya. Kalau dekat H1 yang sama, dia breakout. 1. Breakout dengan 5 wave yang lagi kecil. Itu kita trade. 2, 3, 4, 5. Dan kita trade. Kalau yang ini berlaku, di mana di time frame yang lagi kecil ni, dia breakout. Ini break. 1, 2, 3, 4, 5. Ada divergence. Dekat sini correction ini di time frame yang lebih kecil. Sebab itu dalam gunakan Elliott Wave, anda tak dapat nak buat dia cuma satu time frame. Saya lukis H1 je bang. Cukup tak? Tak dapat. Saya nak lukis M5 je. Tak mungkin. Mustahil. Mustahil. Anda kena tahu dia dekat time frame besar turun ke time frame kecil. Faham tak? Sebab itu dia tak dapat, bang, saya cuma nak lukis H1. Saya update H1 je. Mengarut. Saya direct bagi tahu, mengarut. Elliott Wave adalah konsep pecahan. Anda nak lihat, nak faham apa berlaku di time frame kecil, anda kena tengok time frame besar. Jadi anda kena buat dari time frame besar turun ke time frame kecil. Satu orang tanya saya, boleh tak nak lukis dia cuma H1 saja? Saya tak tengok time frame lain. Saya bagi tahu betul. Jangan pakai Elliott Wave. Jangan pakai Elliott Wave. Kalau anda buat benda tu, dia kena dibuat kepada full daripada weekly turun kepada time frame kecil. Sebab tu anda tanya saya dapat tak buat dekat H1 dekat M5. Saya tak dapat buat. Saya tak mampu nak buat dia dekat M5. Sebab dia banyak kerja. Terlalu banyak yang saya perlu chart yang perlu saya updatekan. Okey. Jadi, the thing is, kalau anda sedang nak trade dekat sini. Dekat sini tadi, anda nak trade dekat sini, sifat wave 2 dalam yang besar ni adalah sama dengan sifat wave 2 dekat sini. Apa sifat wave 2? Wave 2 ataupun yang dekat sini. Faham tak? Kalau anda sedang tengok ini adalah wave 1, ini wave 2, sifat dia sama. Di mana yang wave 2 yang pertama sifat dia, biasanya dia adalah satu sharp correction. Wave 2 lazimnya, ini ada dalam nota. Ada tak dalam nota? Dalam nota sebelum ni kot. Tak adalah pula. Dalam nota yang sebelum ni ada. Yang ada satu-satu tu. Wave 2 lazimnya akan membuat correction yang lebih besar. Akan membuat correction sekitar 50% ke 85.4. 50% ke 85.4. Paling kurang dia kena sama ataupun besar daripada 38.2. Anda pegang je benda ni. Maksudnya yang 3 wave ni, kalau dia dapat wave 2 ni kena cecah sekurang-kurangnya 38.2. Kalau anda ambil Fibo retracement 1 dan 2 ni. Macam mana kita nak tahu? Kalau dia tengah jadi. Tu soalan dia kan. Kalau anda sedang jangka wave 2 kat sini kan, dan ini sedang berlaku 1, 2, anda akan kira dia buat macam ni. Kalau kata dia buat macam ni, anda nampak ini memang A, ini memang lekuk satu lagi. Anda tak nampak RSI dia dah break kan. Pada waktu tu anda tarik Fibo extension. A, B 100% dekat sini, 100% kat sini, kena sampai 38.2. Kalau dia tak sampai, anda tak letak limit order. Faham? Kalau anda sedang jangka wave 2.
Ini amat penting tau. Apa yang anda buat kalau ini berlaku, anda akan extend dia. 1, 2, 3, 1, 2 dan 3 sekali lagi. Anda tunggu kat bawah ini untuk jangka wave 2. Faham? Boleh? Nanti kita akan masukkan faktor correlation. Tapi pada waktu ini yang anda buat. Sekiranya anda dapati dia dah break A ni, tapi 100% anda tak sampai 38.2. Sikit lagi. Jangan enter. Jangan letak limit order. Lain sekiranya anda sedang menjangka wave 4. Ingat, correction ni adalah dekat 2 atau 4 kat situ. Selalu FOMO. Dia kalau tenung chart memang FOMO. Masuk, lepas tu dia turun ke bawah balik. Tu yang sakit tu. Okey. Jadi kalau anda sedang menjangka wave 4, tu lain. Wave 4 dekat sini dengan wave 4 kat sini, sifat dia sama. Di mana wave 4 tidak melangkaui 50%. Biasanya di antara 23.6 sehingga 50%. Dia boleh 14.6 je. Tapi untuk anda nak trade, anda akan jangkakan wave 4 ni macam ni. Ni boleh tarik sikit lah. Okay. Wave 4 ni, kalau anda tengok satu je structure, wave 4 ni mencecah 23.6 macam ni. Dia mencecah 23.6. 23.6. At least, kalau dia break A kat sini, anda tarik Fibo. Masa tu anda dah letak limit order kan? Anda dapati 100% anda bawah 23.6. Dan anda letakkan entry anda kat sini. Masa tu anda letak. Barulah itu adalah wave 4. Apa jadi kalau nampak RSI break kan? Tapi dia punya ni macam ni. Kecil je. Itu mungkin wave 4. Mungkin. Bila anda tarik Fibo extension dia, bila dia break A tu, kan? 100% anda tak sampai 23.6. Anda tak jangka wave 4 tu habis kat situ. Anda jangka dia sampai dekat 1 ni, tak sampai 23.6, mungkin dia sampai, dia buat macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anda akan jadikan dia double. Kalau anda nampak, kesemua, contohnya, anda nampak contoh dia, EU, GU. Ingat tak? Bulan 5, bulan 6. EU, GU semua tak lengkap. Siapa ingat? EU je sampai. GU tak sampai. AU tak sampai. Siapa ingat? EU je. Kita ambil separuh, lepas tu dia jatuh. Siapa ingat itu? EU lonjak sampai, lepas tu kita ambil separuh profit, lepas tu dia jatuh balik. EU je sampai. Lain tak sampai kan? Kita akan jangka EU jatuh balik. Apa jadi? EU jatuh balik. Ingat tak benda tu? Kalau dia akan satu kumpulan, AU, NU, benda-benda ni. Kalau anda dapati, cuma satu je sampai. Apa pun anda trade, tak kisah. Anda manage dia. Kalau biasanya anda akan nampak sekumpulan ni akan sampai sama. Inilah benda-benda dia, nampak tak? Blue box tu punya cerita kan. Dia biasanya akan sampai. Anda nampak gold tak sampai kan? Naik, jatuh balik. Tapi apa pun dalam trading, kita akan mengambil yang lebih agresif. Kita akan ambil yang lebih agresif. Benda-benda ni lah. Dalam trading, kalau anda tak agresif, kalau dia pergi, kita tertinggal. Tak dapat. Sebab itu dalam trading, anda akan ambil langkah yang lebih agresif. Kalau saya lebih selamat, saya tak akan enter EU. Saya akan tengok semua sampai dulu. Then baru saya enter. Kalau langkah sama, kalau dia pergi. Jadi trading anda akan ambil langkah yang lebih agresif. Itu je. Hampir.
Kalau dia pergi, kita dah banyak kan. Itu je. Dalam trading, anda akan ambil langkah yang lebih agresif. Kalau tak, anda tak enter. Sama macam gold. Kan? Sama macam silver yang saya tengah ada sekarang. Kita akan ambil yang lebih agresif. Itu je. Yang saya tahu, entry kat sini, stop loss kat sini, TP kat situ. Kalau dia kena stop loss, then kita tahu, okay, structure yang aku tengok, kita tahu kita salah. Jangan hold. Jangan pergi pegang. Stop loss. Itu je. Then anda tahu, okay, apa next plan aku? Itu yang anda buat dalam trading. Tak semua, mana ada semua untung kan. Nak untung semua, jangan trade. Letak ASB. Dijamin kerajaan. Faham? Okey, jadi bentuk-bentuk correction kita ada dua yang asas. Bentuk-bentuk correction ada dua kategori asas dia. Yang pertama adalah simple correction. Lain-lain anda refer nota. Simple correction terdiri daripada zigzag, iaitu 5, 3 dan 5. Yang kedua adalah flat. Flat terbahagi kepada 3. 5, 3, 5 ni maksudnya substructure ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ditandakan menggunakan A, B dan C. Sini 5 wave kena ada divergence. Dekat RSI bawah ni kena ada divergence. Yang C ni, yang subwave dalam ni kena membatalkan divergence A. Bacaan RSI A tu kena dibatalkan. Yes, exactly. Okay. Flat ada 3 jenis. Yang pertama adalah, saya trade ini je. Kita ceritakan apa kita trade je lah. Kita trade ini je. Kita trade ini. Flat jangan trade. Flat adalah structure 3, 3, 5. Ya. 1, 2, 3, 1, 2. Sifat dia adalah yang B ni, dia 85.4% kalau kita ambil daripada wave A. Faham tak? Kita ambil wave A ni, B ni sampai mencecah 85.4%. Dalam buku kata 90%, saya gunakan 85.4%. Tak apa. Kalau dia bagi, alhamdulillah, duit kita tak hilang. Itu je, Pian. Okay. Yang penting dalam pelaburan sebenarnya, anda tak lose the money. Itu dia. And itu adalah jangka panjang. Anda tak tengok tahun ke tahun. Anda tengok lebih ke depan, jauh. Bagi mereka yang loan ASB tu sakit. Satu, bila berlabur, jangan berhutang. Saya simple je. Anda katalah berhutang, teknik berhutang, apa semua kan. Macam ni, simple je. Melabur, jangan berhutang. Saya simple je. Ada cerita macam mana pun kan. Ni anda beli kereta, anda pergi hutang ni, anda bayar nanti dapat ASB penuh. Saya simple. Anda tak dapat nak beli kereta, jangan beli kereta. Anda berhutang untuk melabur, jangan melabur. Saya simple. Anda cerita macam mana teknik yang kaya je bank. Itu je. So, ada cerita macam mana pun teknik dia. Saya simple pegang. Berhutang jangan melabur. Berhutang jangan trade. Itu je. Sebab anda akan terganggu. Yang ketiga adalah segitiga. Segitiga saya tak trade. Itu je. Jadi kita cuma cari zigzag. Yang kedua adalah struktur yang paling banyak kita jumpa, iaitu kompleks. Kompleks trade cuma kepada W, X dan Y. Kompleks ni adalah gabungan kepada 3 ni. Itu je. Dia tak, mula-mula dulu kan, saya ingat lagi, Pian, Galih, Rosdi kan, Joe, tak faham lah apa itu W, X dan Y. Sekarang ni, simple lah. W, X dan Y itu basically, W, X dan Y itu basically adalah kepada gabungan 3 yang tu tadi. Gabungan. Cerita dia, yang depan ni tak boleh jadi segitiga. Depan ni, yang pertama dia tak boleh segitiga. Yang ni
Yang ini tak boleh segitiga. Dia boleh dibentuk oleh W, X dan Y, dia boleh dibentuk oleh A, B dan C, boleh dibentuk oleh flat, tapi depan ni tak boleh dibentuk oleh. Yep. Satu saya laju sikit ni. Tak boleh dibentuk oleh segitiga. Okey. Fibo dia kalau kita tarik sini, fibo yang sini tak boleh lebih 1618. 3 wave dia, 3 wave dia. 1 2 3. Dia 3 wave dia. Asasnya 3 wave. Masalahnya kalau hujung dia segitiga. Itu saya tak suka. Bukan tak pernah jadi, ada. Tapi jarang-jarang lah. Anda cuma tahu triangle tu bila D terbentuk. Triangle biasa berlaku macam ni. Ingat tak? EU, GU, AU, NU, UCAT dan apa-apa semua ni lah. Okey. Katalah anda ada satu yang lead. Contohnya macam EU lead. Maksudnya dia turun. Lepas tu kan, dia sampai equilate. Lepas tu dia pergi. Dia pergi macam ni. Okey, katalah ini EU. Ni biasanya bila anda nampak triangle berlaku. Ini GU. Anda nampak bentuk yang sama. Dia turun, tapi dia tak sampai. Okey. Dia naik, kan? Lepas tu dia turun macam ni. Ini turun. Okey. Masalahnya bila ini turun dan breakout ini naik. Ini adalah biasanya anda akan nampak triangle berlaku. Dan RSI kena buat bentuk triangle. RSI kena buat. Triangle ni berlaku sebab tak ada momentum dalam pasaran. Market tengah accumulate. Jadi bila anda nampak RSI dia tak ada yang pelik-pelik bacaan, ada breakout, itu adalah triangle. Kalau ada, itu bukan triangle. Anda kena lukis benda lain. Ramai saya tengok lukis triangle, tapi ada terutamanya menggunakan teknik triangle dalam trading. Semua tempat triangle. Tengok RSI dia hukum asas triangle tak boleh ada momentum. Faham? Even dalam tu ada 1618. Tak boleh. Triangle tak boleh. Triangle tu adalah market yang menguncup. Sebab dia tengah tunggu. Ini masanya biasanya akan nampak triangle. Bila kawan-kawan dia lain tak pergi lagi sedangkan dia pergi. Jadi dia tak dapat nak pergi, tunggu kawan dia. Yang follower ni bukannya US dollar. Kalau anda nampak dollar index buat triangle, jarang. So itu ada jarang nampak dollar index buat triangle. Jarang. Time kecil pun jarang. Faham? Bukan semua tempat nak lukis triangle. Tak dapat. Okey. Lain-lain ada dalam nota. Semua ada dalam ni. Everything ada dalam ni. Untuk elite wave ni ramai tak tahu macam mana start lukis. Ni anda tengok kepada chart paling besar yang nampak satu structure sahaja. Macam mana nak lukis elite wave, anda pergi kepada chart, mana-mana chart, apa bentuk yang anda tengok kepada time frame yang paling besar dia yang anda dapat. Ni chart apa ni? Okey, ni apa chart ni? XLE contohnya. Anda pergi kepada time frame yang paling besar dia, apa rupa dia? Apa bentuk dia? Kan? Adakah ini 5 wave? Kalau kita katakan ini 5 wave, kita kena ada yang ketiga ni sebagai 1618. Kita ambil daripada kosong. Anda ambil, sebab komoditi dan saham bermula daripada kosong. Anda ambil daripada kosong, 1, 2, ini lebih 1618. Jadi anda boleh lukis ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini 1, 2 dan 3. Nampak tak? Ini 1, 2 dan 3. Lepas tu anda carilah time frame apa dia. Masa dia. Kalau anda dapati ini lebih dari 10 tahun, then anda akan katakan structure cycle ini 10 tahun punya ni. Kalau 5, saya tahu itu adalah A.
itu adalah A, ini B, ini C ke atas. Dan kita akan ambil kepada Grand Super Cycle. Kenapa 10 tahun? Boleh? Yang dalam ni kepada Grand Super Cycle. Kepada Super Cycle, iaitu color biru. Macam tu je lukis dia. Dan ada lukislah kecil-kecil ni. Kalau nak lukis kecil-kecil, yang ini akan jadi biru juga. Nampak cara lukis dia? Buanglah semua line-line. Dan anda jangkakan ke atas. Tengok complete ke tak. Inilah benda-benda yang anda buat. Boleh? Kita nampak dia complete dalam equally. Okey? Anda lukislah. Anda nampak kat sini. Ini nampak macam trend kan? Ini kan? Ini 1. Ini 2. Dan anda sedang buat wave 3. Takkan anda nak pergi short dia? Benda-benda ni je, Pian. Roslan, benda-benda ni je. Daripada orang tanya saya, ada tak cheat code untuk nak lukis wave? Anda buka time frame paling besar dan nampak satu structure, satu cycle price. Kalau tak nampak weekly, anda pergi monthly. Anda tak nampak monthly, pergi yearly. Sampai anda nampak satu cycle price, anda tengok apa bentuk yang ada dalam 8 ni je. Lepas tu anda fikirlah apa dia punya time frame. Sama ada dekat tu 10 tahun. Kurun tu 100 tahun. Tengok kepada table fractal tu, anda pilih fractal. Lepas tu anda lukislah kecil-kecil dia. Boleh? Kita dah terlebih masa ni. Okey? Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insya-Allah. Esok kita akan masuk kepada instrumen. Apa topik kita besok? Esok. Dan minggu ni kita akan ada Facebook Live kan. Nanti Zatul cerita kepada anda. Kita ada Facebook Live nanti pada minggu ni bersama Imran. Jadi maksudnya pada hari itu saya akan ada 2 sesi. Pada hari itu. Jadi kita puas-puas. Kita ambil masa lama-lama. Kita cerita satu hari. InsyaAllah kita bersama lagi pada jam 8 nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.